Okay, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak buat update sikit untuk ulasan pasaran. Hari ni saya akan tunjuk pada BTC. So, BTC kita ada berita baik hari ni. Sebab kalau kita tengok macam saya lukis sebelum ni, kita ada symmetrical triangle yang saya katakan ada kemungkinan untuk dia teruskan kejatuhan. Sebab symmetrical triangle ni selalunya dikaitkan dengan continuation of trend. Maksudnya trend sebelum ni menurun, sekiranya ada symmetrical triangle bermaksud dia akan meneruskan trend. Itu satu. Tetapi dalam waktu sekarang dari segi fundamental apa semua, kita boleh tahu yang dia kemungkinan akan naik. Dan kemudian hari ini kita dah tengok, saya tengok tadi BTC sudah pun mula break daripada kawasan symmetrical triangle ni. Okay, so kat sini kita boleh tengok market price sekarang dah naik sampai ke 39k. So which is good. Cuma masih belum dalam apa orang kata keadaan yang boleh kita kata selamat lagi lah. Macam sebelum saya kata kalau boleh nak sampai 40k atau 41k lah, itu lebih selamat. Tapi untuk waktu sekarang, apa yang saya nak adalah dia membuat higher low. Sebab bila dia buat higher low itu lebih selamat. Itu mengatakan yang dia memang akan naik lebih tinggi. Kenapa? Sebab higher low ni menandakan menandakan dia punya harga rendah yang paling baru. Harga yang paling rendah, yang paling baru. Bermaksud bila dia harga paling rendah, orang takkan beli, dia takkan pergi dah kat situ. That's why kita perlu tunggu dia buat higher low dulu kat sini. Selepas dia break ni lah. Selepas dia break ni, saya nak tunggu dia jatuh sedikit, buat higher low, kemudian naik. Dia di sini akan jadi higher low. Okey. Sebab dia punya low dan dia higher daripada low yang sebelum ni. Okey, kita boleh tengok dia ada higher low. So bila dia break sini, confirmationnya adalah dia buat higher low. Bila dia turun sini dan dia mula buat kenaikan daripada sini, itu bermaksud orang kata itu adalah khabar baik lah. Tu memang bila dia buat macam tu bermaksud dia akan pergi lebih jauh lah, dia akan pergi lebih tinggi. Okay, so sekarang kita move on kepada Binance. Okay, so kalau kita melihat pada Binance sekarang ni, boleh kita tengok kebanyakannya sekarang dah mula membuat kenaikan. XRP dah buat 5%, 6%, Matic 2.5%, BTC dia dah buat 6% kenaikan selepas dia break. Okay, which is really good lah. Kita boleh tengok yang kebanyakan market dah pun mula menunjukkan tanda-tanda positif. So this is good. This is really good. Cuma kita perlu tunggu ada confirmation lah. Macam saya selalu cakap, saya takkan based on teka-teka. Saya jenis yang lebih suka pada yang benda yang lebih selamat. Jadi kita perlu ada confirmation lah untuk make sure yang kita punya trade ni tak merugikan. Okay, sekejap saya back to chart trading view. Baik, tak ada. Okay, so back to trading view. Okay, kalau kita tengok ini apa yang kita perlu tengok adalah dia buat higher low. Dan selalunya lah kalau selepas symmetrical triangle ni, dia akan retest dulu di kawasan trend line ni. Okay, selalunya lah, itu kebanyakan masanya. Tapi apapun kita tengok kemudian hari. So apa yang saya tengok kat sini adalah, ni ada time frame 4 hours. Saya tengok pada time frame 4 hours. Dan kalau nak ikutkan, sebenarnya kalau nak tengok benda macam ni pada time frame yang lebih besar lah. Kalau dekat daily pun dia dah break. And dia punya candle pun jenis yang impulsive candle, candle yang agak tinggi, agak kuat lah. Dia tak macam candle macam ni. Dia tak macam candle kecil-kecil macam ni. Dia pergi tu dengan impulsif. Kita boleh tengok kat sini dia pergi impulsif. Dia break tu impulsif. So apa kita nak tengok adalah dia buat higher low selepas ni. Kemungkinan dia akan jatuh sikit. Mungkin dalam sehari, 2 hari macam tu dia akan jatuh dulu. And then dia create, dan kat situ baru kita tengok sama ada dia nak create higher low ataupun dia nak teruskan kejatuhan dan create lagi lower low. Itu
bergantung pada keadaan akan datang lah, kita tengok dulu. Okay, so buat masa sekarang ni kita boleh nampak positif lah. Saya nampak kat sini positif lah. Okay, bila dia naik, dia buat higher low dan dia buat kenaikan, ini akan jadi higher low. Okay, dia akan buat jadi higher low. So bila dia buat kenaikan dan dia close di atas ni, at least di paras ni itu ada, orang kata ada gambaran yang baik lah bagi saya. Okay, dan paling better adalah pada 40 atau 41k lah. Kalau dia break 40 ke 41k ni, itu dah berada dalam keadaan dalam level yang selamat lah bagi saya. Itu level yang selamat. Okay. Okay, lagi satu tak, bagi saya lah, tak perlu kita nak kejar sangat harga tu yang terlalu rendah. Maksudnya kalau kita harapkan benda ni akan jatuh semula, bermaksud kalau pada graf ni dia akan nampak yang dia akan terus buat kejatuhan. So kalau kita nak turun balik sampai sini, sebab kita nak harga murah, bermaksud kita harapkan yang dia akan jatuh lebih bawah. Okey, faham tak? Sebab kita mengikut kepada analisis. Jadi tak perlu nak cari harga terlalu rendah sangat. So bagi saya, sekiranya BTC dah pun mula buat kenaikan macam ni, dah ada higher low, kita dah boleh start beli dah. Untuk altcoin yang lain pun kita dah boleh start beli. Okay. So tak perlu kata terlalu nak cari harga murah sangat, tak perlu. Sebab sekarang ni pun kalau nak ikutkan, ini harga yang lagi ni memang harga yang dah diskaun sangat dah ni. Ni harga yang diskaun sangat, sebab penurunan dia pada hari tu adalah sebanyak 55% tak salah ya. Daripada atas ni kan, penurunan dah 55%. Tu dah memang diskaun sangat dah tu bagi saya. So tak perlu nak terlalu cari harga yang terlalu rendah lah. Kita tunggu dia at least paling cepat pun, kalau kita nak masuk juga, nak beli juga, tunggu dia buat higher low dan kita beli pada paras ni, lebih kurang dalam 40k, paras 40k. Okay. Dan lagi better, lagi selamat, beli kita tunggu sehingga BTC pergi ke paras 41k ke atas. Okay. And dia hold, bila dia hold di atas 41k, dia close di atas 41k, itu memang sangat selamat. Memang kita dah boleh all out. Kalau nak beli altcoin lain semua, memang kita dah boleh. Itu paling selamat lah. Okay, so buat masa ini itu saja yang saya boleh nampak daripada gerakan harga semasa sekarang. So sekian, terima kasih.